Ruqyah Hijrah. Nanti kita akan share dia punya nama-nama page lah dan link. InsyaAllah dalam masa terdekat ini, jika kita dah mula stabil dan kita dah mula nampak dah ada flow-nya, dah ada ramai insyaAllah yang join, tak lama lagi dalam bulan Syawal nanti kita plan untuk betul terus live kepada Facebook dan juga YouTube rasmi kita. InsyaAllah doakan yang terbaik. Jadinya kita teruskan insyaAllah sebab kita akan cuba make it short and sweet. Kita akan cuba buat seringkas yang mungkin untuk tidak mengganggu lebih banyak lagi waktu tuan-tuan dan puan-puan yang kami muliakan. Kita teruskan dengan kita punya topik pada hari ini iaitu kepentingan ikrar pemutus saka dan borang screening dalam proses awal rawatan. Okey. Jadinya saya mulakan dengan soalan pembukaan kepada Dr. Husaini kita. Doktor, boleh doktor sharekan semula. Mungkin kita semua dah pernah nampak dah pernah belajar daripada doktor apa dia sebenarnya ikrar. Dah nampak dah doktor gunakan macam mana ikrar tu. Borang pun dah pernah, borang screening pun dah pernah nampak, dah pernah guna, dah pernah belajar. Cuma boleh kira macam revision lah, ulang kaji. Boleh doktor terangkan apakah itu ikrar pemutus saka dan juga borang screening? Tafadhal, doktor. Syukur Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Haji Syukri yang uruskan podcast ni. InsyaAllah semoga apa yang kita uruskan ni menjadi barakah atau memberikan kita keberkatan dalam usaha kita melakukan rawatan ruqyah syar'iyah, insyaAllah. Terutamanya di bulan Ramadan yang mulia ni, insyaAllah. Jadi kita harap usaha ini akan diteruskan, akan berkekalan menjadi perkara yang akan beri manfaat kepada semua orang lah, bukan setakat mu'adijah tapi juga kepada masyarakat, insyaAllah. Dan menarik, isu pertama kita ni dia merujuk kepada ikrar memutuskan saka. Ini satu benda yang ketika saya olah rawatan ni, metod ni dulu, ini saya incorporatekan. Sebabnya ada beberapa isu dalam rawatan. Jadi ikrar putus saka ni akan bantu kita untuk identify atau kita mengenal pasti adakah pesakit yang kita menghadap tu, yang kita hadapi ni ada saka ke tak ada saka. Kenapa ni benda-benda penting? Sebab dia akan bantu kita dalam buat diagnosis. Bila kita buat rawatan ni sebenarnya, bila kita pesakit ni tak ada saka atau ada saka, dia akan berikan kita pilihan untuk rawatan. Macam tu. Jadi kalau tengok kan pengalamannya dengan ikrar ni, ada pasien yang tak tahu pun dia ada saka. Ya? Jadi bila kita baca ikrar ni, dia akan bagi respon. Jadi itu penting. Dan ikrar ni saya ambil, saya petik daripada saya susun berdasarkan saya rujuk kepada guru saya, Ustaz Perdana, ya, Ahmad Dokor ni. Ustaz Perdana ni daripada Indonesia, dan dia ada kitab dia yang selalu saya rujuk, dan saya pernah berjumpa dengan dia untuk beberapa isu lah, Alhamdulillah. Jadi saya ambil ni berdasarkan kepada Ustaz Perdana punya rujukan, dan Ustaz Perdana jadi rujukan untuk ramai juga perawat Darul Syifa dan sebagainya. Jadi cuma praktis tak praktis je. Setakat ni Alhamdulillah dia akan bantu kita. Kalau kita tahu dia ada saka, dia akan respon. Jadi itu secara ringkas lah. Boleh ya, Syukri ya? Kita masih pendek. Kalau nak cerita, nanti kita tanya. Lepas ni kita ada ulasan lagi insyaAllah. Dan juga borang screening, iaitu apakah itu ikrar pemutus saka dan juga borang screening? Okey, cara umumnya borang screening ni satu inovasi yang kita buat, yang tak ada orang buat lagi sebenarnya. Tak ada pusat rawatan yang buat borang screening. Malah ketika saya menjadi Exco Penaja JP Gabungan Perawat Muslim Malaysia, bila saya utarakan borang screening, maka dia menjadi ikutan lah. Setengah pusat rawatan dah start mula borang screening. Dan borang screening sebagainya adalah sebahagiannya penting untuk urusan-urusan pendaftaran juga rekod pesakit. Jadi kalau kita tengok borang screening tu, dalam tu ada kalau ikut borang screening tu ada simptom-simptom yang kita kena pasti, yang mana kalau ikut ni berdasarkan kajian juga, kalau ada simptom ni maka akan ada gangguan kepada pesakit. Dan dia bukan bergantung kepada borang screening lah. Satu lagi yang saya nak pesan, kadang-kadang borang screening tu nampak banyak je, penuh je kan. 45 tu dalam 40, 30 lebih ada. Tapi bila kita cek pesakit, kadang tak ada pun gangguan. Wallahu a'lam. Jadi kita pun dan kena jelaskan kepada pesakit borang screening hanya initial
bahagian pertama dari rawatan kita supaya at least kita dapat agak pasien ni gangguan itu kuat ke tak kuat, dia tu macam mana, kronik ke tak kronik sebagainya, jadi berdasarkan pada orang screening. Jadi pernah juga jadi, ingat dulu masa kita buat convention dekat pusat Islam dulu, pusat dakwah itu dekat Seremban, ada orang isi orang screening pun dah start respon. Masa orang screening tu kalau diisi, kalau ada gangguan dia akan respon terus kat situ juga. Maksudnya itu tanda-tanda sangat penting orang screening ni supaya nanti at least kita tahu pasien ni gangguan tu ada ke tidak lah. Itu paling penting ya. Dan saya tengok bola screening, saya saja bagi jumble up tu supaya kalau tengok saya susun di pusat rukiah, susun tak ikut susunan pun supaya nanti tak nak pasien tu dia boleh baca apa yang kita nak tengok. Oh, Jadi kita tengok mimpi serta 2-3 tempat. Kenapa mimpi itu tak sekali je mimpi? Sebab nanti ada pasien tak perasan, oh dia ada mimpi lain, dia tak perasan. Tapi kita kalau as perawat kena tahu ni kategori mimpi ni macam mana. Kita nak pasien nanti dia akan cuba jawab, cuba nak hide apa benda-benda. Kalau kita buat tengok jumble up sikit tu supaya patient tak perasan. Macam kita buat soalan survey lah. Jadi itu penting untuk kita at least analyse patient. Dan ikut kajian, ada kajian yang buat oleh PhD, ada seorang student untuk di UKM, ambil simptom-simptom ni untuk buat kajian dia. Dan dia memang ada beri kesan kepada diagnosis kita nantilah, kemudian bergantung kepada keadaan pesakit lah. baik. Allah. Kita teruskan insyaAllah. Kita akan masuk nanti lepas ini tuan-tuan dan puan-puan, para mu'alif mu'alijah kepada penghuraian lebih lanjut lah. Dan seterusnya, doktor, mengapakah ikrar pemutus saka penting dalam proses rawatan, proses awal rawatan, dan apa kesannya selepas ikrar? Saya mungkin agaknya tadi doktor dah sebut, tapi mungkin boleh uraikan lagi. Dan kalau boleh doktor selitkan sedikit apa beberapa kes-kes contoh yang mungkin doktor pernah lalui. Jadi ikrar ni sangat penting lah sebab pengalamannya kalau kita tengok yang nanti kita akan boleh bezakan. Sebagai perawat, kita nak tahu saka ke tak saka. Bila ada saka, ada tak possibility nanti dia kena sihir. Sebab simptom dia sama je. Kalau saka atau sihir ke, atau ada gangguan dalam badan, dia akan bagi simptom yang sama. Dan kita tak nak beza kan. Dan susah nak beza. Kalau kita ada saka, dia boleh nampak benda halus, nampak jermaan-jermaan. Maka kita tengok orang kena sihir, nampak juga. Kan, situlah keadaannya. Jadi kita tak boleh beza. Bila ada jin dalam badan, satu pengalaman lah, satu pengajaran untuk kita. Bila jin ada dalam badan, dia akan buka semua hijab-hijab. Contoh. Dan dia akan ganggu macam-macam. Kalau sakit kepala, sakit kepala. Kalau dia nak jadi sakit kaki, sakit kaki. Dan kita tak nak beza. Ni saka ke? Walaupun kita saka tu by kefahaman masyarakat, dia kata kita ada saka ni jaga keturunan. Actually tak. Dia tak jaga keturunan. Tapi dia ambil kesempatan untuk duduk dalam badan pesakit. Kan? Jadi penting untuk saka tu kita detect awal. Yang kedua, dia akan bagi prognosis juga sikit. Maksudnya kalau saka ada, mudah kena sihir pula. Kita kena bersiap. Kalau saka ada, mungkin sihir ada lagi tu. Tapi ada juga kes yang saka ada tapi tak ada sihir. Yang mudah sikit kerja kita setengah pasien bila kita tengok saka ada dan dikeluarkan dengan ikrar tu. Lepas bila tengok, kita sambung rukiah, tengok tak ada apa-apa pun selain daripada saka tu. Itu ada yang macam tu. Ya. Dan saka ni, ikrar ni sangat penting sebab kadang-kadang bila orang lain baca pun dia boleh terkesan dengan saka tu. Kalau dia dengar, dia follow, dia akan respon. Ya, saka. Kalau katakan ada orang lain baca, kan, dia dengar je, katakan pasien tengah baca atas katil, ada relatif dia duduk sebelah, kalau dia ada saka, dia akan terkesan juga. Itu berlaku dekat saya masa pernah saya buat rawatan dulu di Pahang, mak dia baca, anak dia menjerit dekat sana belakang. Maksudnya kalau mak dia baca, anak dia pun jerit juga. Terus respon juga daripada saka tadi. Dan saka ni ada banyak macam-macam respon kalau kita baca ikrar ni. Paling teruk dia akan jadi apa yang dia saka tu. Kalau harimau, dia harimau. Macam tu lah. Kalau dia buaya, dia akan terus bertukar jadi buaya. Itu contoh. Jadi benda-benda ni kena hadapi, kena ready to handle kes macam ni lah. Jadi jangan terkejut kalau jadi harimau ke tu, dia jadi harimau betul lah. Tapi satu yang pesan untuk mu'alijah atau siapa pun, jangan panik dulu. Kita bertenang dulu. Relax je. Kalau kebanyakan jin ni dia suka aksi tu. Dan jangan lawan aksi tu. Pesan sangat. Kalau kita saka tu keluar, cuba dialog, cuba baca ayat Al-Quran, cuba pujuk. Sebabnya dia pun makhluk macam kita. Saka ni, jin ni pun makhluk macam kita. Tapi dia di alam lain. Dan kita melihat, kalau approach dia tu, jangan nak belasah dia, pegang dia, ikat dia, tak selesai masalah. Dia sebenarnya, kita diam je. Kita tidak bertenang. Kita ingat Allah Ta'ala, minta bantuan Allah. Sambil tu, kita dialog pujuk dia, bacakan ayat-ayat bagi dia insaf sedar keluar daripada pesakit. Itu penting sebab kena yakinkan dia
bahawa sungguhnya perbuatan itu atau pekerjaan itu perlu ditingkatkan. Dia tak ikut dah keturunan itu kan. Dan Maknanya satu yang paling oh, sorry, hmm, maaf. Silakan. boleh. Okey, maksudnya doktor nak kata kalau misalkan dia tengah mengarut macam dalam satu rimau tu, maksudnya kita teruskan baca ruqyah, biarkan dia tenang. Macam tu. Tapi tengoklah kalau katakan masa tu penting untuk kita kalau masa tu tiba-tiba dia kalau katakan kita dah jangka dia tu kuat, mengamuk kuat atau kita report case. Macam dulu pernah ada satu report case tu saka rimau. Jadi masa tu kita kena prepare lah juga. Jangan bagi dia kacau kita dah. Kita akan baca. Jangan risau. Jangan fikir untuk handle sendiri. Dan tu mungkin kita dengan bantuan Allah Ta'ala dia akan mudah. Tapi kalau kita dah memang tahu dia tu preamp dia memang kita tahu. Ada orang inform. Dan ni saka rimau pecah-pecah rumah apa semua. Itu luar biasa sikit lah. Dan itu kita kena prepare. Dan ada assistant untuk bantu kita. Macam Baik. tu Tapi kalau saka yang biasa-biasa ni dia akan menangis. Dia akan campak ikrar tu. Itu saka yang biasa-biasa lah. Tapi yang agak susah nanti saka yang binatang buas ni itu akan jadi mencabar Baik. sikit insya-Allah. Okey, kita teruskan kepada tadi tu adalah soalan kedua berkenaan dengan ikrar putus saka. Jadinya soalan yang sama lebih kurang untuk borang screening pula. Kenapa perlu adanya borang screening? Kenapa pentingnya borang screening dalam proses awal rawatan dan apa kesan lepas dah buat screening ni? Dan apakah kes-kes contoh yang dapat tunjukkan manfaat adanya borang screening ni, doktor? Silakan. Terima kasih juga kepada tim podcast ni bagi saya jawapan. Jadi kebetulan saya tak nak buka jawapan tu sebab bila gunakan handphone yang sama guna untuk sebab tadi saya nak gunakan laptop ni tak boleh. Tapi tak apa lah insya-Allah. Terima kasih pada Haji Amin especially yang siapkan jawapan dengan Syukri. Jadi sebenarnya sangat penting sebab borang screening sebab dia akan bagi kita at least the overview of the patient macam mana kan. Jadi dan kita kena expect nanti bila kita mula buat ruqyah atau kita buat scanning atau pemeriksaan kata pesakit, cuba identify benda-benda yang berkaitan. Contohlah dia banyak mimpi kan. Dia tengok semua mimpi-mimpi. Dan poin yang paling penting untuk periksa adalah mata lah. Dekat mata tu dia akan jadi sakit lah kuat macam tu. Dia akan jadi respon sakit dekat mata Kalau dia jadi baran, dia kata dia pemarah. Dan tu ada soalan baran, marah sebagainya kan. Dia kan sakit dekat kolbu. Jadi kita kena bersiap diri kita untuk jangan miss pemeriksaan tu lah. Jangan miss untuk try to understand patient ni. Oh dia ni baran. Dia dah sebut dalam screening tu. Dan kita masa check kena try to identify baran tu wujud tak wujud. Ataupun dia akan kata dia mimpi banyak mimpi tu kat mata lah biasa dia akan jadi sakit. Atau kepala tu sendiri, point dekat telinga tu bawah telinga dia akan sakit kat situ. Itu penting sebab nanti bila kita masa check ni baru kita nampak baunya sebenarnya ada kaitan dengan screening. Bila kita bagi borang screening tadi, punya memang dia sakit. So itu nak mengesahkan gangguan tu ada kat situ lah. Dan always nanti kita kat dengan patient, that's why sebenarnya ini satu lagi aspek yang mana kita boleh bezakan dengan medical lah. Apabila dia kata ada mimpi, dia sakit dekat mata dan sakit dekat kepala dan sebagainya, kita tengok rupanya ini gangguan ni bukan medical sangat. Jadi bila ada gangguan tu kita tahu kalau ada medical pun adalah kesan-kesan sampingan daripada gangguan. Itu penting borang screening tu. Dan lagi banyak gangguan tu lagi ni lah. Malah kadang-kadang saya jadikan borang screening juga untuk pesan kat patient walaupun dia tak dapat datang katakan untuk ruqyah, kalau dia ada borang screening, saya pesan kat dia cari masa juga untuk rawatan. Usaha. Dia ada 35 dari 45. Saya kata ini high risk untuk gangguan tu ada dan juga mungkin juga dia akan ganggu dia. So kita minta dia datang rawatan segera. Kalau dia ada 5 ke 6 atau kosong, mungkin kita kata tak apalah, you can wait lah. Dia tak emergency. Soalan macam kita nak classifykan ini emergency tak emergency, urgent tak urgent, macam itulah. Jadi bila kita tengok banyak tu, kita advisable dekat patient untuk dia dapat rawatan cepat. Yang paling hampir dengan dia paling cepat. Macam itulah. Kita pun kena fikir juga nak bagi appointment dia. Perlu cepat ke tak cepat. Kalau dah sampai 35, 40 tu, kita kata tak apa makcik bulan depan yang penuh appointment. Tak boleh lah macam tu. Kita kena juga consider. Kena fahamkan juga kita punya admin untuk make sure bagi appointment cepat. Macam tu. Jadi itu penting juga borang screening tu. Dan kadang-kadang borang screening patient isi lama. Biar dia fikir. Kadang-kadang kita tengok setengah patient juga borang screening ni, dia bila tengah kena ganggu dia tak nak fikir sangat. Mungkin dia boleh minta bantuan orang, tapi nak katakan dia sendiri akan faham apa yang dia ada. Dan setengah orang juga nak rahsia sebenarnya kadang-kadang. Kenapa dia setengah kes tu kita tengok borang screening penting. Dia akan tak semua tidak.
45 tak ada pun langsung. Tapi bila kita rukiah check, rupanya ada gangguan. Tapi kita tahulah dia cuba nak hide something. Jadi Oh, benda ni tak apa je, jangan risau. Itu antara kita dengan patient, antara kita dengan orang screening tadi. Itu antara untuk kita memahami pesakit. Jadi kita baik. jangan ambil itu 100% sebiji-sebiji apa yang ditulis tu, dan kita kena boleh counter check masa kita buat screening lah, insyaAllah. InsyaAllah. Itu penting orang screening tu. Jadi kita tahu kalau patient tengok macam tak ada masalah, rupanya penuh masalah juga. Jadi kita nak hide something. So kita tak payah nak go deeper into benda-benda macam tu. Dan kita try to extract apa yang boleh daripada pesakit lah, sampai dia cakap sendiri itu better lah. Kadang-kadang bila kita dah terkena masa kita check screening tu, sakit dekat kolbu, sakit dekat mata, oh ini ada ni. Dalam screening tak ada, jangan sentuh pasal buat screening pun, tapi akhirnya dia akan cerita. Betul-betul saya mimpi. Dan kita take note tu bukan tak payah blame dia on the orang screening lah. Orang screening tu hanya untuk kita kan faham bahawa dia ni cuba nak cover, macam try to hide something, tu tak nak orang tahu sebagainya. Tapi kita sendiri tahu, bila kita buat screening bagus, nanti kita boleh check point by point tu, kita boleh buat rumusan keadaan dia macam mana. Baik. Wallahualam. Oh, okey, baik. Memang baru perasan rupanya borang screening tu nampak simple, tapi dia boleh uruskan kita punya logistik, apa ni, urgency tu. Dan apa Betul. ni, macam seolah-olah dekat hospital biasa tu nak masuk dekat zon merah ke, zon kuning ke, zon Yes, yes, hijau lah. yes. Betul sekali, betul. Jadi kita tak ada facility tu, tak ada kemampuan nak asingkan patient ikut zone tu, maka kita buat borang screening lah. Itu sebenarnya nak replicate apa yang actually klinik kesihatan ataupun hospital buat lah. Itu yang kita mampu buat. Dan tak ramai orang nampak benda ni, tapi tak apa, alhamdulillah kita buat je, sebenarnya kita at least bantu dalam kita punya rawatan, insyaAllah. Baik, baik, insyaAllah. Okey, doktor, kita dah sampai ke penghujung sesi kita. Jadinya sebelum saya jemput doktor untuk buat kesimpulan atas perbincangan kita hari ini, saya juga ingin jemput mualij dan mualijah kita yang kita muliakan untuk boleh lepas ni kita akan lepas kesimpulan sekejap lagi ni, kami akan buka open the floor lah kepada semua untuk bertanyakan sebarang soalan. Jadinya kepada mereka yang berminat untuk tanyakan soalan, Tuan Haji Amin ada ready untuk sebagai moderator soalan. Jadinya boleh ping, boleh klik nama Tuan Haji Amin dahulu untuk ajukan soalan, ambil turn lah. Ambil turn untuk ajukan soalan, dan lepas tu nanti Tuan Haji Amin akan susunkanlah soalan-soalannya, insyaAllah. So sekarang ini kita, macam saya katakan, kita serahkan kepada doktor semula untuk membuat sedikit kesimpulan lah di atas tajuk kita hari ini, iaitu ikrar pemutus saka dan juga borang screening. Silakan doktor. Terima kasih pengurusi Tuan Haji Shukri, insyaAllah. Dan kita nampak orang isu ni kecil dan orang tak perasan pun kadang-kadang. Rasanya benda apa penting benda ni kan, benda ni kenapa ada. Tapi bila saya dah buat rawatan hampir 8 tahun ni, kita tengok ni sangat membantu lah. Sampai sekarang saya masih maintain. Dan saya minta siapa-siapa nak buat rawatan, jangan segan-segan untuk apa ni, print out this borang screening. Kalau tak ada kemudahan nak print out, datang kat klinik, datang dekat jumpa saya, kita akan printkan. So siapa yang nak guna, dia untuk simpanan dia sendiri pun tak apa. Rekod pun kena simpan, saya cadangkan. Sebab itu sebahagian daripada rekod kesihatan pesakit. Jadi siapa yang perlu nak buat rawatan pesakit, perlukan borang dia beritahu. Kami siapkan, boleh ambil kat pusat rukiah. InsyaAllah tak ada masalah. Ya. InsyaAllah sangat membantu. Jangan risau, ini sangat membantu. Dan kalau kita tengok, macam apa yang berlaku kat convention tu sangat penting lah. Dan kita tengok juga, kalau saya bagi ceramah pun, saya suka bagi borang screening apa ni, handout untuk dia, sampai kita ceramah pasal simptom gangguan tu, dia dah ada borang screening untuk dia tanda sendiri, dan dia cuba buat assessment untuk dia orang sendiri. Tentang saka ni susah sangat, benda yang actually tak ada orang buat sangat, tapi kita buat, yang kita untuk Pusat Rukiah Hijrah, dan kita nak nampakkan bahawa apa yang kita buat ni satu benda yang a proper system of perawatan. Dan kita tengok dia akan beri gambaran kita lebih profesional, insyaAllah. Orang nampak, sebenarnya kita ni buat ni ada kepentingan-kepentingan yang kita tengok. Sebab nanti kita rawatan pun, nanti patient akan nampak kita sangat objektif dalam rawatan. Dia bukannya main tuduh je, ni disihir dah ni. Ini tak boleh macam tu. Kita main ni saka dah ni. Jadi ramai orang kena tipu. Dia tak ada benda macam ni, kita kata ada saka. Padahal saka tu tak ada. Itu benda-benda yang penting untuk kita bagi confidence dekat pesakit, dan juga kita pun rasa lebih selesa untuk buat rawatan, insyaAllah. Dan kita tahu lebih tak ada saka, okey tak ada saka. Kita jangan fikir dah buat saka tu, yakinkan patient bahawa saka ni tak ada. Ya. Dan sekarang kita hadapi pula apa yang ada dalam orang-orang screening simptom tu sebagainya. Ya. InsyaAllah, insyaAllah. Itu memang yang saya sendiri kagumi lah kan, dan kita semua kagumi sebenarnya.
Saya rasa dalam banyak-banyak rawatan Islam yang pernah saya belajar dan juga pergi lawati, jadinya yang ini yang pertama saya rasa yang kita ada before and after. Jadinya kita tahu sebelum kita macam mana, dan bila kita dah buat rawatan, agaknya mungkin simptom tu berkurang dan semakin baik dan kita rasa ternampak perubahan progres ni. Instead of just secara umum je. Terima kasih banyak kepada doktor yang mengolah dan juga merumuskan perbincangan kita pada hari ini. Jadinya macam yang saya janjikan tadi, insyaAllah kita buka kepada, disebabkan kita tak ramai lagi. Jadinya mungkin nanti Haji Amin kata dia buka the floor terus kepada mana-mana mu'alij dan mu'alijah untuk kalau ada yang nak buka video, silakan. Kalau ada nak terus bertanya secara lisan pun boleh. Kalau keadaan tak sesuai nak typekan dalam chat pun boleh. Mana-mana yang bersesuaian dengan keadaan tuan-tuan dan puan-puan semua. Silakan. Alhamdulillah kita ada setakat ini kita ada semua sekali termasuk host ada 10. Kita ada Tuan Azhari, Puan Nina, Puan Rozana, Puan Siti Safura, Ustazah Aida. Okay, jadinya kita jemput siapa-siapa yang nak beri pendapat, nak bertanya, ada yang terlupa ke, silakan tuan-tuan dan puan-puan. Ataupun ada mana-mana mualij dan mualijah yang nak share pengalaman menggunakan ikrar dan juga borang screening semasa dia buat rawatan. Betul, betul. Untuk maklumat kita pun ini consider masih trial Syukri ya. Maksudnya kita, dan insyaAllah kita cuba upgradekan lagi supaya nanti dia akan boleh jadi live tu. Mungkin kita Betul. tak sempat lagi kita tak uruskan betul lagi. InsyaAllah perlahan dia akan jadi lebih baik, lebih ramai lah. Hari ini pun Alhamdulillah saya tengok ada Syamil kat situ. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita sebenarnya kita cuba buat secara berperingkat ya, doktor dan juga yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan yang kita muliakan, kita takut kalau kita terus live, maknanya live ni dia dah terbuka kepada umum. Jadinya untuk permulaan ni kita cuba nak, saya pun secara moderator, saya tengah nak tengokkan dia punya aturan bercakap. Lepas ni nanti kita nak masukkan timer supaya ikut time dan seterusnya. InsyaAllah nanti semakin baik. Dan tak lama lagi kita target Syawal ataupun tak jauh lepas tu kita akan cuba live terus kepada platform FB dan YouTube Ruqyah Hijrah. Okey, ada satu soalan dalam chat nak tanya, untuk yang sudah baca ikrar saka, ada kemungkinan dia kembali semula ke doktor? Silakan. Terima kasih soalan ya. Saka ni, bila kita putus saka ni, kita tengok dia akan putus lah sepatutnya. Tapi saya suka jadi amalan kalau saka tu kuat katakan, dia saka harimau katakan. Jadi kalau akan baca lagi, selagi harimau tu tak keluar, dia akan respon lagi lah. Maksudnya selagi harimau tu tak keluar, lepas suruh baca, dia tak akan boleh baca. Dan itu pertama. Yang kedua, kalau kita baca ikrar tu, kita kata agak kuat dia respon. Lepas tu, kalau mungkin Azhari ingat, dia buat rawatan baru ni, lepas kursus baru ni, rasanya dia pergi rumah semua patient tu, dia baca tu, dia respon. Jadi dia respon tu, saka dia adalah kat situ juga. Dan dia pernah, ayah dia rawat pula lepas tu, masih ada. Hari ni, dia datang ke klinik untuk rawatan, tak ada dah. Jadi kadang-kadang kita kena ulang untuk tengok status tu, saka tu. Jadi, adakah dia datang balik? Biasanya tak lah. Kita tak, kalau dia dah keluar tu, biasa tak, insyaAllah. Itu pentingnya sebab jin ni dia patuh sangat kepada benda-benda yang patut. Dia tak boleh duduk situ, dia akan keluar macam tu. That's why kalau ikutkan, kalau patient datang nazak, tak meninggal, tak meninggal untuk lama, tak meninggal, kadang 2 bulan tak meninggal, ICU sebulan, balik rumah sebulan lagi tak meninggal. Saka tu ada, dia maintain nampak macam patient ni hidup. Jadi dia memang nampak macam hidup pun, dan ajar dia tak sampai lagi, tertangguh ajar tadi sebab saka tadi ya. Jadi kita tengok keadaan macam tu, dia nak baca tak boleh. Jadi nak baca tak boleh, saka tu ada, dia baca tak boleh. Kita tahu dia memang tu saka ada, dan tak ada cara lain, baca pun tak boleh, maka kita akan buat secara screening macam tu lah. Kita akan baca screen dia. Banyak saka ni ada kat perut lah. Macam tu, ya. Jadi perut sakit tu agak common dengan saka. Dia tu suka duduk kat perut. Jadi kalau ikut, adakah dia datang balik? Dia biasa tak datang balik. Macam kes tu, bila dia keluar perut lah. Alhamdulillah, lepas tu pasien tu meninggal. Tapi itu benda-benda yang kita kena ingat lah. Kalau saka ni, dia datang balik tu susah. Tapi takut ada dia tak keluar lagi, yang macam itu bukan datang balik,
Saka ni kalau putus, dia akan putus for good. Tapi kalau katakan, kalau kita baca, dia respon lagi tu, dia tak habis lagi tu. Dia tak keluar lagi secara sempurna. Jadi macam tu lah, dia kan ada lagi tak keluar. Jadi kalau kita boleh repeat balik saka, ikrar saka ni, kalau dia positif, dia memang respon, menangis, kita boleh repeat balik second visit tu, try, baca saka balik. Kalau dia tak ada tu, Alhamdulillah. Kalau ada tu, kena rawat lagi lah. Kena tujuk dia, kena rukiah lagi supaya dia keluar. Dan kita, konsep saka ni, bila dia ada tu, kita akan rukiah macam biasa. Lepas tu kita next visit tu, maksudnya kita suruh baca ikrar balik. Kalau tak ada, saka is dead. Tak ada lah. Alhamdulillah dia tak ada kat situ. Dan kita akan sambung rawatan kalau ada benda-benda lain daripada saka sihir. Macam tu. Boleh eh? Baik. Terima kasih. Sangat-sangat clear, Doktor. Dan kita ada masa sedikit lagi untuk lagi mungkin satu atau maksimum dua soalan. Silakan soalan ataupun perkongsian pengalaman ataupun pemerhatian, pendapat. Silakan tuan-tuan perempuan yang dimuliakan. Kalau tak dapat nak bercakap, boleh macam tadi, typekan dekat chat dan insyaAllah Tuan Haji Amin akan bantu untuk kemukakan soalannya. Jadi penting ikrar putus saka ke, ini sangat penting sebab pengalamannya sampai ada seorang profesor ni minta buat kajian pasal ikrar putus saka ni. Sebab bila kena dekat dia, baru dia rasa, oh, betul kalau macam ni, bagus ni buat kajian tentang ikrar ni saja. Maksud kajian master atau PhD. Sebab dan dia orang memang tak perasan benda ni penting, saka ni. Sebab kita tak tahu saka ni, kita tak tahu kita ada ke tidak. Itu jadi isunya. Jadi kalau sepanjang keturunan, dan kita tahu saka ni boleh turun ikut genetik, ikut DNA. Itu yang agak bimbang lah. Jadi bila dia tahu tu, dia kata, doktor buat kajian pasal ni lah. Pasal ikrar tu je sebenarnya. Pasal ikrar saka tu je. Sangat menarik. Jadi ini UKM yang offer. Tapi saya duk fikir balik, masa lah nak buat benda-benda macam ni, nak kena buat kajian betul, kena register as master atau PhD student, agak mencabar juga lah. Jadi ini benda-benda yang kita, tak apalah kita praktis tu, yang ni, kalau nak buat kajian aja, siapa yang minat nak buat master ke apa, boleh ambil sebagai satu bidang. Macam seorang pasien saya dulu, dia buat PhD sihir, sihir. Sampai sekarang dia pensyarah, PhD dia tu bidang sihir, sebab dia kena sihir, dia tahu macam mana kena santau macam mana. Dan akhirnya dia buat PhD sihir, subhanallah. Dan dia habis PhD tu, sekarang ni dia doktor lah, dekat dia pensyarah di UiTM. Tapi nak kata ini benda-benda penting nak kena kaji. Kalau ramai orang buat kajian, lagi bagus lah. Sebab tadi PhD untuk kaji simptom tadi pun, yang screening tadi pun, dah ada buat PhD, ada jurnal. Nanti saya akan pass dekat grup Mu'alish. Saya baru dapat dia punya jurnal tu, apa yang dia publish daripada kajian dia tu, berdasarkan simptom-simptom tu. InsyaAllah. InsyaAllah. Banyak lagi insyaAllah peluang-peluang kita untuk yang kita akan terokai. Jadinya sekali lagi saya mengambil peluang ini untuk mengucapkan terima kasih kepada terutama sekali panel utama kita, guru kita semua, Dr. Husaini, atas perkongsian dan juga update dan juga banyak lagi teguran-teguran yang kita mungkin dapat. Alhamdulillah. Masa amat mencemburui, kita ada timer 1 minit lagi. Jadinya saya ambil peluang ini untuk terima kasih kepada semua barisan penganjur dan terutama sekali kepada semua hadirin hadirat, mu'alij, mu'alijah, tuan-tuan dan puan-puan yang kami muliakan. Teruskan insyaAllah menyokong program podcast ini yang kita akan jalankan secara mingguan setiap hari Khamis tengah hari. Jadinya kita akan keluarkan nanti jemputan untuk minggu depan pula, tidak lama lagi. InsyaAllah kita semarakkan nama Ruqyah Hijrah dan juga perubatan Islam Syariah insyaAllah. Assalamualaikum. Jadinya kalau tidak apa-apa lagi, doktor, ada apa-apa last? InsyaAllah tak ada. InsyaAllah. Okay. Terima kasih pada Rustia atau penganjur, insyaAllah. Tuan Haji Amin, ada apa-apa lagi? Okey, kalau tak ada, maknanya saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.